أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم الناصر. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semula setelah mana sekian lama dah. Saya tenggelam lama, betul timbul sekali. Tenggelam pula insya-Allah. Jadi kerana ada sedikitlah masalah, iaitu tak dapat hadirlah pada waktu zuhur melainkan hari cuti sekolah macam inilah insya-Allah. Jadi ala kulli hal kita sambung baliklah bacaan kitab dan kita berkaitan dengan solat dan juga sejarah solat insya-Allah, hikmah dan juga sejarah solat yang ada buku muka surat 75 insya-Allah. 75. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok tengah hari yang mulia ni berkaitan dengan i'tidal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah ini, i'tidal itu huwa ay ya'uda ila ma kana alaihi qablahu. I'tidal itu ialah bangun daripada rukuk dan kembali kepada posisi sebelumnya. Itu berdirilah. Wa syartuhu at-tama'ninah fihi. Syaratnya semayang kita ni untuk sah mesti kena ada tama'ninah. Jadi kalau semayang yang tidak ada tama'ninah ni ada 4 keadaan. 4 benda diperlukan. Apa maksud tama'ninah? Iaitu kita berhenti seketika, sekadar subhanallah. Kalau tak berhenti dia macam spring tu. Rokok pun bangun terus. Jadi rokok yang pertama, masa rokok perlukan tamakninah. Kalau dia rokok spring terus tak sah. Macam tu juga i'tidal, sami Allahu liman hamidah, turun terus untuk rokok, sujud tak sah. Jadi yang pertama tamakninah diperlukan ketika mana rokok. Yang kedua diperlukan ketika mana i'tidal ni. Yang ketiga diperlukan ketika mana sujud. Yang keempat diperlukan ketika mana duduk antara 2 sujud. Jadi sebab tu ada seorang sahabat Nabi SAW yang semayang. Bila semayang, habis saja semayang solat, Nabi kata kepadanya, irja' fa innaka lam tusalli. Ulang balik semayang, sesungguhnya engkau tak semayang. Hadis ni nama apa? Hadis musi'us salah, hadis dia buruk solat. Nabi marah orang macam ni. Dia ulang balik solat kali kedua. Nabi kata apa? Ulang balik solat, sesungguhnya kamu tidak solat. 2 kali dah ulang. Dia semayang kali ketiga, Nabi SAW kata apa? Irja' fa innaka lam tusalli. Ulang balik semayang, kamu tak solat tadi ni. Lepas 3 kali solat, diulang solat, maka dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak baik melakukan solat melainkan cara yang tadi ya. Jadi tunjukkan aku cara macam mana solat yang betul. Baru Nabi cerita satu persatu. Di antaranya Nabi sebut ni, semayang ni mesti ada tamakninah. Sebab tu dalam semayang ni, dalam kitab kita juga kita masukkan apa ni, ada mereka yang Nabi larang jangan tiru macam haiwan ketika nak solat. Jangan tiru macam anjing contohnya. Anjing macam mana tuan-tuan, kalau duduk dia masa sujud tu tak angkat siku ni. Tu macam anjing Nabi sebut. Di antaranya Nabi kata jangan jadi macam ayam ataupun burung, patuk laju kan. Semayang laju sangat, maka ayam pun kata aku pun tak patut laju macam tu. Dia laju lagi, tak boleh.
Sembahyang kita jadi tak sah nanti sebab tidak ada tumakninah. Kemudian disebutkan lagi, dan tidak berniat selain daripada i'tidal, sekiranya mengangkat kepalanya kerana terkejut akan sesuatu. Contohlah tengah rukuk, tengah dia baca subhana rabbil azimi wa bihamdih, lipas lalu, tikus lalu ke, dia pun terkejut, dan masa terkejut tersebut memang timing habis baca 3 kali sami Allahu liman hamidah, maka i'tidal tadi dikira tak? Tak dikira, kerana dia bangun bukan nak i'tidal, dia sebab terkejut. Maka nak kena buat macam mana? Dia kena turun balik rukuk, kemudian barulah dia angkat kepala, barulah dia i'tidal. Sama jugalah orang yang solat, macam sebelum kita cerita, agak-agak masuklah kot, dia pun solat, kan? Gaya solat sebab memang timing solat baru masuk. Sah tak solat tuan-tuan? Tak sah. Kenapa tak sah? Syarat solat ni mesti masuk waktu dalam keadaan yakin. Ni kita nak puasa ni, kalau boleh jangan jadilah macam sebelum-sebelum ni. Apa dia syaratnya tuan-tuan? Nak azan ataupun berbuka ni mesti masuk waktu maghrib. Jadi yang jadi kes sebelum ni apa? Ada Tok Bilal azan awal 2 minit 3 minit sebelum maghrib azan. Jadi azan ni, muazzin ni dia orang yang siqah, beramanah. Kalau dia azan awal, orang percaya kat dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, waktu maghrib belum lagi masuk waktu, 2-3 minit, nak kena buat macam mana tu? Puasa tadi tu qada balik. Kerana agama ni ambil dengan ihtiyat, berhati-hati. Kita nak buat supaya amal kita ni Allah terima dan sah, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala terima. Itu cerita-cerita bab berhati-hati ketika mana puasa, ketika berbuka puasa, ketika mana sembahyang ni. Seterusnya ada kisah orang yang mempermainkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebutkan dalam hadis ni, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Kamu tak takut ke di kalangan kalian ni, apa dia mengangkat kepalanya sebelum imam angkat kepala? An yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin, Allah tukar kepalanya jadi kepala himar, keldai, dongki. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar, ataupun Allah tukar muka dia jadi macam muka himar. Itu riwayat Sahih Bukhari. Disebutkan bahawasanya muka surat 76, ada mereka yang dia tengok hadis ni main-main. Betul kan Nabi sebut ni, kepala tukar jadi imam, jadi keldai siapa yang bangun awal daripada imam, angkat kepala awal daripada imam. Dia disebutkan dia ni orang yang ada ilmu, tapi sebab nak test hadis Nabi, maka tuan-tuan diriwayatkan bahawa syekh ni dia kalau mengajar dia tutup muka. Jadi anak murid yang rapat mengaji lama tak dapat tengok muka dia macam mana. Disampailah anak murid ni minta macam mana kami duk mengaji dengan syekh ni, tapi tak kenal syekh ni macam mana. Maka tuan-tuan, syekh tersebut kata, disebabkan kamu rapat dengan aku ni, aku nak sebutkan jangan terkejut ketika mana aku selok bukakan muka aku ni. Bila dibuka, terkejut anak murid. Dalam duk pesan tu jangan terkejut juga. Jadi kata beliau, ini disebabkan biadabnya aku terhadap hadis baginda Nabi SAW. Aku tak percaya, aku tak pun timbul ragu-ragu dalam hatiku ni. Betul ke siapa yang, kan Nabi sebut hadis Sahih Bukhari dulu, siapa yang angkat kepalanya lebih awal daripada imam, Allah Ta'ala akan tukar kepalanya jadi muka keldai. Dia tak percaya lawan hadis Nabi SAW, maka waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala bayar cash. Banyak kisah-kisah tuan-tuan kalau kita lihat orang yang permainkan hadis Nabi ni, ataupun percakapan Nabi. Contohnya ada seorang budak, dia makan dengan tangan kiri, kita pun tentu jangan macam tu tuan-tuan. Boleh makan dengan tangan kanan, gagah juga nak makan dengan tangan kiri, jangan buat macam tu. Ada seorang budak ni dia makan dengan tangan kiri. Nabi kata, ya ghulam samillah kul biyaminik, wahai budak sebut nama Allah, bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan. Dia sebut apa? Lastata'tu, aku tak boleh. Padahal dia boleh. Nabi kata lastata'tu, engkau mampu, kau boleh. Dia lawan Nabi, lastata'tu, aku tak boleh.
Kemudian ketika dia lawan, Allah Subhanahu wa taala bayar cash. Dengan apa? Fama rafa'a yadahu ba'du. Tangan dia jadi lumpuh, tak boleh nak angkat. Kenapa hadirin sekalian? Bermain-main dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ni banyak. Kan? Ada seorang tu kita tengok, saya ni dengar khabar, dengar cerita, siapa yang sembahyang sunat sebelum fajar, sebelum subuh, orang azan subuh dia sembahyang dengan kata kaya. Awak semua kaya ke? Dia kata. Tuan tahu tak siapa tu? Tak payah sebutlah. Itu nak kata kat siapa tu? Nak permain siapa tu? Yang sedangkan Nabi sebut 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Kaya lah. Tapi dia boleh main-main hadis macam tu. Kan? Jadi hadirin sekalian, walaupun orang tersebut kaya ataupun sebut benda pelik-pelik, buat benda yang Allah larang, tapi belum Allah Ta'ala uji dia. Bukan nak minta diuji. Allah tak bagi apa-apalah ujian kat dia ni, dia duduk kaya, dia duduk seronok lagi, ketahuilah itu dia panggil istidraj. Istidraj ni Allah bagi nikmat kat dia. Nikmat. Tapi sampai masa ditarik dalam keadaan dia sedang bersedap-sedap dengan nikmat tersebut. Habis ni yang paling takut sekali ni. Dia sedang bersedap-sedap dengan nikmat, padahal nikmat itu pula menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sungguh hari ni akhir zaman orang yang mempermainkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, isyarat ketika mana i'tidal. I'tidal ini melambangkan kita dah tundukkan kepala, bangkit semula. Melambangkan kembali kepada kebenaran, bangkit semula kepada kebenaran. Itulah sifat orang beriman, akan membetulkan kesilapan dan akan bangun berjuang kembali walaupun telah jatuh tersungkur. Tidak ada istilah gagal sekali dah gagal selamanya, tidak. Sebab tu ada seorang di Mesir dulu ni, kata guru kami, beliau ni sebelum jadi Syekhul Islam macam mufti lah, beliau ni setiap kali exam fail hampir 23 tahun tu dia. Jadi macam mana dia boleh dapat inspirasi mengaji, belajar semula sampai berjaya? Maka satu hari dia tengok semut ni naik atas ke dinding, jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Kemudian dia tengok semut-semut naik sampai ke atas. Maka dia ambil inspirasi, kalaulah semut ini, semut je, berkali-kali jatuh dan dia tidak putus asa lalu berjaya nak sampai ke atas, maka aku ini lebih mulia lagi daripada semut. Aku ni lebih patut buat lebih lagi. Maka pun dia belajar, Masya Allah, sampai jadi Syekhul Islam, Syekhul Azhar ataupun mufti lah. Yang kedua, isyarat yang kedua nak menggambarkan kita dah tunduk, kemudian bangun semula, nak menggambarkan bahawasanya kita kalau buat salah, takkan ulang kesalahan tersebut 2 kali dah. Cukup sekali dah orang beriman ni. Yang Nabi mengatakan bahawasanya orang Islam tidak akan terjun masuk dalam lubang bewak ni 2 kali. Lubang bewak tahu tak tuan-tuan? Bewak kan? Search tengok. Lubang tersebut kecil, busuk pula. Jadi kalau dah buat salah, kesalahan tersebut tak patut diulangi. Kalau dah buat dosa, macam itulah, jangan diulang-ulang kembali. Itu isyarat kita ni. Dah salah, dah buat silap, kita dah bangun semula, InsyaAllah betulkan semula kesalahan kita tersebut, jangan diulangi kesilapan yang sama. Kalau tidak, rugi hidup kita ni. Rugi hidup kita ni. Isyarat apa tuan-tuan? Kadang-kadang yang syarat yang lain, i'tidal ni, ada benda yang kadang-kadang kita terkebelakang, kita down ke contohnya, ataupun kita stres ke dan sebagainya, ataupun kita buat salah, terbuat dosa ni, kadang Allah Subhanahu wa taala nak tegur kita ni untuk kita bangun semula daripada kita buat dosa semula. Itu semua isyarat-isyarat yang ada dalam i'tidal ni. Zikir ketika mana i'tidal. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu." Ketika mana imam baca sami'allahu liman hamidah, maka kita jawablah Allahumma rabbana walakal hamdu. Sesungguhnya kata Nabi, barang siapa yang bertepatan dengan doanya para malaikat, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi yang pertama dia, ini ada cerita juga ni. Kita nak sebutkan apa ni? Sami'allahu liman hamidah ni, dalam bahasa Arab dipanggil apa? Tasmi'. Itu rumus dia, ringkasan dia.
Kalau bismillahirrahmanirrahim, ringkasan dia basmalah. Kalau tahlil, la ilaha illallah, ringkasannya tahlil. La haula wala quwata illa billah, ringkasannya hauqalah. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Ni tasmi', iaitu sami Allahu liman hamidah. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah ni hukum dia apa? Tuan-tuan puan sekalian, kita sebut dia sami Allahu liman hamidah, hukumnya sunat. Ada ceritalah satu hari dulu masa saya dekat Kedah lah, saya ada kuliah subuh, saya baca kelebihan doa ni, sejarah dia. Maka saya sebut sami Allahu liman hamidah ni hukumnya sunat. Kerana yang wajib i'tidal. I'tidal apa? Macam tadi kita dah tunduk, rukuk, betulkan semula badan kita ni bagi tegak balik. Maka betulkan semula tu dia ialah perbuatan. Maka sebutan sami Allahu liman hamidah hukumnya sunat. Ada seorang makcik tu dekat belakang, dia angkat tangan, ustaz, betul ke ustaz sebut sami Allahu liman hamidah hukumnya sunat? Ni kali pertama saya dengar ni ustaz. Saya kata ya, sunat. Silap kot ustaz. Ustaz tersilap sebut kot. Dia kata macam tu. Jadi saya pun terang baliklah yang mana satu rukun solat, yang rukun fi'li, rukun qawli. Antaranya bab i'tidal ni kita kata i'tidal ni rukun. Tapi perbuatan, rukun yang melibatkan kena buat, bukan kena sebut. Terang punya terang, oh macam tu. Habis kuliah subuh tersebut dia jumpa saya. Dia kata, ustaz, demi Allah ustaz, saya hari ni baru saya tahu sami Allahu liman hamidah hukumnya sunat. Umur saya ni 60 tahun dah ustaz, baru hari ni saya tahu. Jadi hukumnya sunat, tuan-tuan. Jadi kalau dah sunat, saat lagi kita sembahyang, bila sembahyang dah sunat tak sebut apa kot noh. Tak kena pula. Kerana matlamat mengaji ni bukan kita nak potong amalan. Oh ni sunat tak hebatlah. Tak. Matlamat belajar nak bagi tambah lagi amalan kita ni. Nak bagi rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, tuan-tuan baca tak? Baca macam mana? Baca ada Allahumma sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana, tak baca kan? Tapi baca apa? Rabbana walakal hamd ataupun lakal hamdu. Duduk boleh, mana-mana riwayat. Ada seorang juga imam tu sebut ni cerita-cerita lah balik sebalik kitab ni. Dia kata, tuan-tuan, saya ni baru balik pada haji. Sudah. Macam dia seorang pergi haji kan. Cara tu kita dapat baca lah. Saya tuan-tuan masa sembahyang dekat Imam Masjid Haram tersebut. Ni ada cerita kat kampung lah. Dia kata apa? Saya masa sembahyang Masjid Haram, saya dengar masa i'tidal ni, tu imam ni ataupun mubalik sebut Rabbana walakal hamd. Kita dengan mereka mazhab lain dia kata. Jadi kalau boleh jangan duk tambah Rabbana walakal hamd. Kalau tambah wa tersebut dia kata batal sembahyang kita. Sudah. Kerana dia kata apa, mazhab kita dengan mazhab kita tak sama. Tu dia terlajak sangat ni. Baik, tak apa, kita tengok ni. Ada lagi sahabat bukan tambah wa saja, tambah lagi zikir-zikir yang lain ketika mana i'tidal. Cuba kita tengoklah muka surat 77, kelebihan zikir ketika mana i'tidal. Kata para sahabat, hadis dari Rifa'ah bin Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala berkata, adalah kami solat di belakang baginda Nabi SAW. Apabila baginda Nabi SAW solat, mengangkat kepala daripada rukuk, baginda menyebut sami Allahu liman hamidah. Lalu berkata seorang lelaki di belakang baginda secara kuat, nyaring, Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Tu siapa sebut tu? Sahabat sebut, bukan Nabi sebut. Macam doa iftitah yang kita baca sebelum ni lah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu siapa baca tu? Nabi ke sahabat baca? Nabi ke sahabat? Macam ada khilaf tadi. Sahabat yang baca. Nabi baca wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal ard. Yang ni pun Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, sahabat baca. Maka habis saja sembahyang, Nabi tanya muka surat 78. Nabi tanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang baca doa tadi tu? Dia ingat kena marah dah. Dia pun mengakulah, "Saya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Ra'aitu
salathina wa bid'atan wa salathina malakan. Aku melihat 30 para malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 para malaikat berebut-rebut nak tulis ganjaran pahala tersebut. Kan? Jadi sekarang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita belum mengaji ni, kita nak beramal kan. Kalau kita belum tambah, maka boleh tambah, tak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Satu, Nabi doa sampai situ, baca sampai situ, Nabi doa diampunkan dosa. Tambah lagi, hamdan kathiran tayyib, Rabbana hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Maka para malaikat akan berebut-rebut nak tulis pahala siapa yang bacanya. Riwayat dalam Imam Sahih Bukhari dalam bab azan ni. Ada lagi riwayat mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh lagi tambah, tak ada masalah. Kan? Jadi kalau sama-sama kita azam insya-Allah untuk apa, tambahkan zikir ini dalam ketika mana i'tidal kita ni. Ini apa kata Nabi SAW tadi, ra'aitu bid'atan, aku melihat 30 para malaikat. Bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat 30 para malaikat. Maka ulama bincang, kita ni boleh ke tengok malaikat? Yang dibolehkan tengok malaikat ni ialah para nabi-nabi. Kan? Adapun disebutkan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika mana akhir usia beliau buta matanya. Kerana disebutkan beliau telah ternampak cahaya para malaikat Allah Subhanahu wa taala sehingga buta matanya. Kan? Jadi yang nampak ialah para nabi-nabi. Dan disebutkan Nabi kita SAW pernah tengok rupa paras Jibril alaihissalam secara hakikatnya sebanyak 2 kali. Realnya, kan? Real punya. Apa yang disebutkan malaikat ni ada, Jibril ni ada 300 sayap belah kanan, 300 sayap belah kiri, 600 semua. Ada seorang ustaz tu dia komen, biar betul malaikat ada 300 sayap. Kan? Belah kanan 300, belah kiri 300. Berkomen macam tu, padahal disebutkan dalam asar ada. Jadi dia kena ingat, dia manusia, bukan dia duduk dengan alam malaikat. Jadi masalah apa tuan? Bila kita ni di alam manusia, kita nak kaitkan dengan logik akal kita ni, macam mana 300? Kita manusia tak sama dengan alam malaikat. Jadi ada golongan-golongan macam tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan yang kita tu snap lah, yang untuk jadikan sebagai amalan kita insya-Allah, ataupun untuk dikongsikan bersama-sama insya-Allah. Ada sejarah tuan-tuan Sami Allahu liman hamidah yang disebutkan dalam kitab Hasyabajuri. Yang itu disebutkan bahawasanya satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terlewat untuk solat berjamaah bersama dengan Nabi SAW. Kerana diriwayatkan ada seorang Yahudi ataupun orang tua yang jalan depannya. Maka beliau hormat orang tua tersebut, tidak mahu potong. Jadi jalan pelan-pelan sampailah orang tersebut melepasi Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Bakar masuk dan didapati ketika tersebut Nabi SAW sedang rukuk. Lalu Jibril alaihissalam turun tahan belakang Nabi untuk rukuk lebih lama sikit. Riwayat begitulah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sempat rukuk bersama dengan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan alhamdulillah. Maka pujian tersebut didengari oleh para malaikat. Malaikat mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Moga Allah Ta'ala mendengar liman hamidahu, siapa yang memujinya. Hakikatnya tuan-tuan, ketika tersebutlah Sayyidina Abu Bakar yang puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya tuan-tuan, kita semua sedang puji Allah. Iaitu ketika mana kita baca Fatihah. Yang dicatatkan sebelum ni, baca Fatihah, kalau boleh jangan baca dengan sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun hukumnya harus, boleh saja, tapi yang terbaik dibaca berhenti pada setiap ayat. Karena dalam hadis disebutkan bahawasanya, ini masa saya ziarah guru saya di Mekah, K. Abdul Rahim, dalam hadis disebutkan bahawasanya bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin satu ayat berhenti, maka disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? Hamba aku ni sekarang ni dia sedang puji aku. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, hamba aku ni sedang thana' kepadaku, sedang mentazimkan aku ni.
Satu-satu apa yang kita sebut-sebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu hadis ni kita dah masukkan dalam buku ni insya-Allah. Tu sejarah sami Allahu liman hamidah. Maka Nabi mengatakan, jadikan zikir tersebut apabila kalian bangun daripada rukuk. Maka sebab itulah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, antara tempat yang dibenarkan bagi imam untuk memanjangkan sedikit keadaan solat, di antaranya ketika nak rukuk. Kenapa tuan-tuan nak kena bagi panjang, boleh panjangkan sedikit? Supaya orang yang terlewat, dia dapat rukuk dengan takbir dengan sempurna, kemudian dapat rukuk pula dengan imam, dapatlah rakaat bagi dia. Ya, kalau tuan-tuan dapat rakaat ni bila? Kalau kita sempat rukuk bersama dengan imam dengan syarat dapat tamakninah. Subhanallah, kadar subhanallah. Imam rukuk, kita pun rukuk. Dapat subhanallah bersama dengan imam, maka dapatlah rakaat tadi tu. Tapi tuan-tuan, jadi para ulama bincang kalau selisih macam mana? Imam rukuk, makmum ni baru nak turun rukuk, imam bangun, selisih. Kalau sekiranya tidak dapat tamakninah bersama dengan imam, maka tak dapatlah rakaat. Jadi ini penting. Kerana ada orang dia macam tu, kira kecil lah. Padahal rakaat tersebut tak cukup lagi bagi dia. Dia kena tambah lagi rakaat. Kalau dia seorang yang muafiq lah, ikut imam berdawai, dia bukan pula yang jenis lambat bacaan, imam pun tak lambat bacaan. Jadi masa imam nak rukuk, imam nak bangun, dia pun baru nak turun, selisih. Maka orang macam ni tak dapat rakaat baginya, tak dapat rakaat baginya. Itu seringkahlah berkaitan dengan masalah muafiq masbuk ni, ada lagi panjang insya-Allah. Tempat yang kedua dibenarkan bagi imam untuk panjangkan sedikit ketika mana tasyahud akhir. Dia berasa ada orang nak rukuk, dia berasa ada orang nak ikut tasyahud akhir, maka dibenarkan bagi imam untuk dia panjangkan sedikit rukuk supaya makmum dapat rakaat bersama dengan imam, dan juga ketika mana tasyahud supaya makmum dapat rakaat bersama, dapat jemaah bersama dengan imam. Itu penting tuan, faqih dia panggil. Faqih dalam sembahyang. Seterusnya, apakah maksud perkataan sami Allahu liman hamidah? Ketika i'tidal kita membaca sami Allahu liman hamidah ada dua maksud. Secara dasarnya ataupun zahirnya disebutkan Allah Ta'ala mendengar siapa yang pujinya. Kita semua sedang puji Allah tuan. Sebab tu dalam syarat doa kita ni mustajab apa tuan? Mesti kena puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua syaratnya supaya doa kita ni tak tergantung antara langit dan juga bumi, mesti kena selawat kepada Nabi SAW. Jadi dalam sembahyang kita ni ada tak puji Allah? Ada. Dalam Fatihah kita puji Allah. Dalam sembahyang ada tak selawat? Ada. Maka sebab inilah ada puji, ada selawat, kita berdoa lepas sembahyang. Yang mana kata Imam Syafi'i, berdoa lepas sembahyang, terutamanya lepas sembahyang fardu, kata beliau, sangatlah aku mengharapkan doa mustajab. Maka tuan-tuan, tadi saya kongsi kat status ni bila orang azan zuhur ni, bila orang azan zuhur ni, di antaranya Nabi SAW sembahyang sunat 4 rakaat. Maka ditanya kepada Nabi SAW, kenapa sembahyang 4? Kata Nabi SAW, aku suka kerana waktu tersebut, waktu ni sekarang nak masuk ni, tuftahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Fa uhibbu an as'adali amalan soleh wa ana fihinna, dan aku suka diangkat amalan soleh, dan ketika mana aku buat amalan soleh. Tuan-tuan sekarang ni tazkirah ni, waktu nak masuk zuhur ni termasuk dalam amalan soleh, termasuk amalan soleh. Jadi kata Nabi, aku suka buat amalan soleh waktu ni kerana pintu langit terbuka. Dan disebutkan pintu langit terbuka ni apa maksud dia? Doa kita mustajab insya-Allah. Jadi tuan-tuan, beruntunglah tuan-tuan perempuan semua ni duduk dekat sini, adanya kuliah zuhur setiap hari ni, ambil peluang. Tak kuliah zuhur pun, waktu zuhur ni lah, waktu azan sekejap lagi, di antaranya di antara waktu-waktu yang mustajab doa. Doalah insya-Allah supaya nanti kita nak puasa, ya Allah jadikan aku ni, ya Allah, puasa ni puasa yang terbaik. Puasa yang bukan saja puasa perut, tapi aku nak puasa mata aku, ya Allah. Aku nak puasa mulutku, ya Allah. Aku nak puasa tanganku, ya Allah. Doa, ya Allah jadikan aku, ya Allah, aku tak risau lagi, ya Allah,
pada rezeki ni ya Allah. Aku rasa cukup dengan rezeki yang kau bagi ya Allah. Ya Allah, kau luaskanlah rezeki keluarga aku ya Allah. Bukan kita saja. Kadang-kadang ada keluarga kita diuji, mak ayah contohnya, ataupun adik-beradik kita diuji, jiran kita diuji. Niatkan kepada orang lain, doakan kepada orang lain, di antara asbab mustajab doa kita insya-Allah. Jadi sini tuan-tuan, sami Allahu liman hamidah, zahirnya maksudnya Allah tak ada dengar siapa yang puji Allah. Hakikatnya kita semua sedang puji Allah ketika dalam solat. Maksud tersirat yang kedua, sami'a ni selain bawa maksud dengar, ia juga membawa maksud arti dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata guru saya, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ba'askatani dan sebahagian para ulama yang lain sebut sami Allahu liman hamidah, terjemahan yang betulnya Allah taala akan mustajabkan doa bagi siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara asbab-asbab dan juga waktu-waktu doa mustajab insya-Allah. Itu tentang tidak sikit lagi kita nak tengok ada orang tuan-tuan perempuan sekalian, masa i'tidal ni, selepas mana i'tidal, masa lepas rukuk kita nak i'tidal. Antara tempat yang disunatkan untuk kita angkat tangan ada 4 tempat. Yang pertama, masa mula-mula nak sembahyang takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu akbar. Yang kedua, masa nak rukuk, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak rukuk angkat tangan, Allahu akbar. Ketiga, angkat tangan bila? Ketika mana i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketiga. Keempat, disunatkan angkat tangan setelah mana bangun daripada rakaat kedua, tasyahud awal ke rakaat ketiga. Lain daripada ni tak disunatkan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi masjid surau ni, ataupun bukan, jangan, yang penting kita jangan termasuklah. Kadang kita dapati ada orang setiap rakaat dia angkat tangan. Kadang-kadang bukan setiap rakaat nak sujud ni, sami Allahu liman hamidah, nak turun sujud, sami Allah, sekali lagi dia takbir, padahal benda tersebut bukan sunat. Dia bangun daripada rakaat pertama ke rakaat kedua, Allahu akbar, tak sunat benda tersebut. Dia bangun daripada rakaat ketiga ke rakaat keempat, dia pun angkat tangan, tak sunat benda tersebut. Hanya 4 keadaan ni saja tuan-tuan, masa takbiratul ihram, masa rukuk, masa i'tidal, masa sujud, dibenarkan untuk kita, disunatkan untuk kita angkat tangan. Kemudian tuan-tuan, masa kita i'tidal ni ada segi hukumnya tuan-tuan. Orang duk hayun tangan kan, hayun kita panggil, sami Allah, tangan dia tu hayun kan, pergi depan, pergi belakang. Kira macam mana ni? Macam mana nak kira pergerakan ni? Kalau pergerakan ni daripada anggota yang besar tangan kita ni, kaki, ada beza, ada cara kira dia. Kalau tangan disebutkan dalam kitab Munyatul Musalli, Mukhtasar Latif, syarah dia, antaranya apa? Tangan ni dan dikira atas bawah ataupun belakang depan dikira sekali. Ada orang dia buat macam tuan, contohnya digaru ni, digaru dengan tangan 1, 2, dah, bukan kira 2, digaru ni atas bawah baru dikira sekali. Jadi kalau kita hayun tangan dari segi hukumnya tuan-tuan, dia gerak ke depan, gerak ke belakang, maka dikira sekali. Kalau dua-dua belah tangan ni dia gerak, sami Allahu liman hamidah, baru dikira 2 kali. Yang membatalkan solat kalau 3 kali pergerakan berturut-turut, sami Allahu liman hamidah, dia hayun 2 tangan, kaki pun angkat, tu dia contohlah kan. Maka ni 1, 2 kaki pula 3 kali berturut-turut, maka batal sembahyang dia. Cuma tu carta hukum. Yang terbaiknya tak payah buat lah, sebab tidak ada tuntutan pun untuk kita nak hayunkan tangan ke belakang, ke depan belakang ni masa kita i'tidal. Begitulah kalau siapa-siapa yang baca Quran, baca jadi imam, tak jadi imam pun jadi makmum, kawallah kepala dia. Kadang dia galik, dia main kepala kan masa sembahyang. Nak gerak-gerak badan ni bila luar sembahyang. Dalam sembahyang lagi boleh kawal lah. Hatta kalau boleh tahan daripada garu, tahanlah. Itu tuan tu tangan
Tangan ni kalau atas bawah ataupun depan belakang baru dikira sekali. Tapi kalau kaki tak. Kaki langkah setapak ke hadapan kira sekali pergerakan. Langkah ke belakang sekali depan. Jadi sebab tu nak bergerak 1000 kali pun dalam sembahyang boleh. Jangan syarat, jangan berturut-turut. Apa bukti dia? Ada seorang sahabat sembahyang dengan Nabi SAW. Bila sembahyang, dia tengok Nabi nak rukuk, dia pun masuk masjid takbir. Allahu Akbar. Angkat takbir. Padahal duduk belakang tu. Kemudian dia berjalan. 1, 2, sikit sampai ke depan. Itu kalau hukum masjid tak apa. Sah, kan? Tak lebih daripada 300 hasta. Berita ni sampai kepada Nabi SAW, tuan. Nabi puji dia. Nabi kata apa? Zadakallahu hirsan. Moga Allah Ta'ala tambah semangat kamu ni untuk jaga sembahyang berjemaah. Wala ta'ud, tapi jangan buat dah lepas tu. Dia berjalan dari depan sampai ke belakang sampai ke depan. Di sini ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya nak bergerak 1000 kali ke contoh dalam sembahyang ni boleh. Tapi mesti maslahah, ada masalah, ada tujuan. Syarat yang kedua pula, jangan 3 kali berturut-turut. 1, 2 kena stop. Jalan pula 1, 2 stop. Lepas tu Nabi pesan apa? La ta'ud, jangan buat dah lepas ni. Tu kalau hukum kaki. Kalau melibatkan anggota yang kecil ni, jari, mata, masa sembahyang je kata mata dia. Tak sembahyang tak apa. Lidah, masa sembahyang lidah dia ni gatal ataupun pipi dia gatal, dia pun tolak dengan lidah. Sembahyang gatal, tak sembahyang tak apa. Jadi orang macam ni kalau diuji gatal ketika mana sembahyang, dia boleh gerak 1000 juta kali pun tak apa. Ni garu. Pasal gatal, memang gatal, buat macam mana? Dia kena garu juga. Habis sembahyang, tak gatal. Jadi memang tujuan dia garu sebab dia gatal. Tapi dia kata, anggota kecil ni mata, lidah, tak batal. Ya, tak batal kalau sekiranya kamu bergerak lebih kalau ada maslahah. Tapi kalau tujuan bermain-main, maka boleh membatalkan solat. Jadi sebab tu kita nak sembahyang, kita tuan-tuan sekalian ni. Nah, yang Nabi sebut sembahyang ni ramai orang sembahyang, tapi tak ramai orang yang muqimus solah, orang yang mendirikan solat. Ada orang sembahyang buat syarat je. Ya, sembahyang tuan-tuan apa penting solat. Bukan orang, ada sebahagian kita tengok dia tulis solat macam mana penting, macam buat syarat aja. Bukan yang tu. Sembahyang biar kena dengan rukun, biar kena dengan syarat. Kemudian dah selesai semua tuntutan tersebut, kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, insya-Allah. Itu 145 dah. Berkaitan dengan hukum hakam, sejarah dan juga tuntutan-tuntutan zikir-zikir yang boleh kita lakukan ketika mana i'tidal. Tentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti nak masuk Ramadan, kita dah cerita sebelum ni tentang doa iftitah. Masa sembahyang tarawih nanti, usahakanlah bacalah doa iftitah, walaupun riwayat yang pendek tadi tu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan tinggal yang tu, insya-Allah. Setiap kali nak sembahyang tarawih 8 ke 20 ke, yang kalau boleh 20 lah, bacalah doa iftitah. Mana pahala dia besar. Sebab Nabi sebut dibukakan pintu langit baginya. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi kita nak sebutkan bahawasanya bila nak masuk Ramadan ni, kita nak sebut sikit lah. Mungkin para ustaz-ustaz banyak dah sebut lah. Ada satu hadis yang kita nak baca daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi SAW mengatakan bulan nak masuk ni, Ramadan ni, adalah bulan yang terbaik bagi orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tulis baginya nawafilahu wa ajrahu min qabli an yudkhilahu. Sebelum dia masuk Ramadan lagi, tuan-tuan, Allah dah tulis dah pahala dan juga kebaikan bagi orang beriman. Subhanallah. Dah sebelum masuk Ramadan lagi, Allah dah tulis dah pahala kebaikan untuk dia, orang beriman. Tapi orang munafik, sebelum masuk lagi Ramadan, yaktuba israhu wa syaqa'ahu min qabli an yudkhilahu. Sebelum masuk Ramadan, bagi orang munafik ditulis sebagiannya kecelakaan, dosa, kecelakaan lah, sebelum dia masuk Ramadan lagi. Kenapa, tuan? Wa dzalika li anna al-mu'min yu'iddu al-quwwah wan nafaqah lil ibadah. Kerana orang mukmin ni dia buat persiapan dah, plan dia nak buat apa dah masa aku masuk Ramadan. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita azam lah,
Ya Allah, kalau boleh Ramadan ni Ramadan yang terbaik, aku tak tahu ya Allah. Ni yang terakhir ke? Ni yang second last ke? Ni yang third ke aku tak tahu. Jadi tuan-tuan, kita nak buat yang terbaik insya-Allah. Jadi Nabi kata apa ni? Dia dah buat plan dah siap-siap. Kalau boleh kita plan nak sembahyang tarawih bagi dapat 20 rakaat. Kalau takdir tak dapat 20 rakaat hari dalam satu hari tersebut. Sekarang kalau betul jujur kita azam, masya-Allah, insya-Allah dapat juga pahala dia. Kalau betul kita dah azam sekarang nak dapat 20 rakaat, nanti bila buat pahala kita double lagi. Azamlah nak sedekah setiap hari, azamlah nak baca Quran setiap hari tuan-tuan. Bermula sekarang ni kena mula dah baca Quran insya-Allah. Azam. Orang munafik pula, dia sebelum masuk Ramadan masih lagi ia tatabba'u auratul muslimin, masih lagi duk tengok aib-aib orang Islam, duk tengok aib-aib manusia ni, maksiat dosa ni. Maka Nabi akhirkan sebut, Nabi mengatakan bahawasanya bulan ni syahrun, satu bulan yang sangat beruntung bagi orang beriman. Yaqtanimul fajir, bahkan pula disia-siakan oleh orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Maka tuan-tuan, di sini ada perbezaan cara puasa bagi orang beriman, cara puasa bagi orang munafik. Mudah-mudahan tuan-tuan, puasa kita kali ini insya-Allah bukan puasa perut semata-mata, tapi kita nak puasa mata, kita nak puasa mulut, nak puasa tangan, supaya kita benar-benar ikut apa yang syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah selamat menyambut Ramadan dengan hati yang betul-betul nak sambut tetamu yang agung, dan betul-betul kita menjaga apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang pahala, tentang kekurangan pahala dalam bulan Ramadan insya-Allah. Cukup 1:45 jam saya lah. Sekadar itu dahulu insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Yang belum qada puasa yang lepas, ada masa lagi insya-Allah untuk qada. Kalau tidak, kalau dia sengaja melambatkan qada puasa sedangkan dia mampu, maka dia termasuk di kalangan orang yang berdosa. Kalau dia sengaja, padahal dia mampu untuk nak qada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurangkan, yang lemah itu adalah kekurangan daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Salah silap daripada saya, moga Allah Ta'ala berkati, Allah merahmati, Allah lindungi kita daripada semua sebarang fitnah, sebarang kemudaratan anak cucu keluarga kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awlin awlin wa ya akhir akhirin wa ya zal quwwatan matin wa ya rahimar masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.